رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد سبحانه tengok muka surat 23. Tengok ringan ke nombor 3. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat kalam dan setengah daripada sifat ma'ani itu kalam. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Bahasan sifat kalam. Satu lagi sifat yang wajib kita belajar sampai mengetahui dan wajib kita pegang dalam hati kita secara putus, bahawa sifat tu ada pada Allah Ta'ala. Nama dia kalam. Tengok. Dan setengah daripada sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat yang bahasa ada. Ingat klik, sifat yang kita wajib belajar 20. Sifat yang wajib pada Allah tak terbilang. Tapi yang diperwajibkan syarak ke atas kita mengetahui serta dalil serta hurai satu-satu, iaitu 20. Dalam 20 tu dia pecah 4. Dia buat kumpulan tu supaya mudah kita mengaji. Yang pertama nama nafsiyah, yakni sifat wujud. Nombor 2 dia panggil sifat salbiyah, 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafah sampai wahdaniyah. Sebab apa panggil salbiyah? Sebab sifat tu ternafikan yang tak layak. Qidam sedia, artinya tak layak pada Allah ada apa dia? Tak boleh ada bermula. Baqa tu sifat ternafikan binasa, kerana binasa tak layak pada Allah. Jadi kumpulan nombor 2 dia panggil sifat ternafi, salbiyah. Nombor 3 sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat yang bahasa ada, darjah dia darjah ada. Hak tadi ni mula-mula amru i'tibari. Ada tu sendiri kira-kira fahamnya. Nombor 2 sifat yang salbiyah, ternafikan yang tak layak. Nombor 3 ma'ani, sifat yang ada. Jadi kalau Allah nak tunjuk boleh nampak. Dia panggil sifat bahasa ada. Tengok. Dan setengah daripada sifat ma'ani. Ada apa putih sifat ma'ani? Ada 7 putih. Daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 putih itulah. Sifat yang jenis ada. Sifat kalam pun ada, sifat sama pun ada. Kita lihat dah lah darjah-darjah sifat tu. Dan setengah daripada sifat ma'ani ni, satu lagi yang terakhir, nama dia kalam. Apa kalam tu? Iaitu nama bagi satu perkara. Kalam tu, yang perkara tu ada ia pada zat Allah Ta'ala. Dia jenis ada, bukan jenis sungguh, bukan jenis sungguh ti, bukan jenis hal. Dia jenis ada. Lagi sifat ada tu dia amru i'tibari. Sifat salbiyah tu sungguh ti. Lagi sifat ni bahasa ada. Sifat maknawiyah jenis hal. Pertengahan di antara ada dan tak ada dia panggil. Darjah dia tu hal, keadaan. Gitu. Hak ni yang bahasa ada. Yang ada ia pada zat Allah Ta'ala.
Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bicara ini nama bagi berkata-kata. Bukan kita bahas bab berkata. Berkata tu kerja dia. Kita bahas bab sifat perkata. Jadi bila sebut kalam Allah Ta'ala, artinya perkata. Betul. Habis mudah faham. Dan mudah kita pegang. Takut salah pegang kata berkata duduk situ. Berkata ni dia bukan, dia panggil dia ta'alluq. Bukan sifat. Ta'alluq ni kerja dia. Bila Allah ada sifat berkata, maka ta'alluqnya berkata. Kalau kita bahawa Allah Ta'ala bersifat berkata, dengan sifat berkata Allah berkata, nak cakap lah mana tak kena pasang. Lagi. Dan dia juga perkara yang amru iktibari, berkata ni. Adapun sifat perkata perkara yang wujudi. Dia beza tu. Tengok. Perkara yang ada ia. Ada di mana sifat perkata tu? Pada zatnya Allah Ta'ala. Pegang gitulah. Sifat perkata ada pada Allah Ta'ala yang koding lagi azali. Tengok kita pula. Kita ada sifat perkata. Ada lah. Di mana sifat perkata kita? Bukan hak bunyi ni. Hak bunyi ni hasil daripada berkata. Lagi. Sifat perkata hak kita Allah letak di anak lidah tu, menyebabkan orang tak panggil kita bisu. Adapun kita duk diam, bukan makna kita bisu. Sebab kita tak berkata. Tu beza berkata lawannya diam. Berkata lawannya bisu. Sebab tu tak nak berbuat. Kita pun bersifat dengan berkata tak kena lah. Tu hak kita. Cuma hak kita ini baharu lagi lemah, lagi berbilang-bilang. Lah nampak lagi. Faham dah? Nak beza satu sikit ya. Hak kita ni baharu. Nampaklah deh. Mana hak mana berkata? Sifat yang ada pada anak lidah kita dipanggil berkata. Berkata ni perbuatan lah. Terbit daripada ni lafaz lah. Nampak lagi tu ya. Kira-kira nak kata tu satu lagi. Hak tu hak kita. Tapi kita empat baru belakang. Tuhan dia berlain. Tengok. Iaitu nama bagi satu perkara. Yang kata perkata tu, kalam tu, yang ada ia pada zatnya Ta'ala. Duduk di mana? Duduk di zat Allah lah. Kalau sifat perkata kita, duduk di anak lidah kita. Bukan duduk bunyi hak tu. Hak bunyi ni berkata ni. Terbit suara dah. Lahir daripada berkata ni. Maka berkata ini perbuatan. Hak kita makhluk. Habis pasal tengok lah. Nak kenal Tuhan, kenal hak kita macam mana. Bukan. Cumanya hak kita ni baru lagi lemah berbilang-bilang. Tak macam Tuhan. Tuhan sah ya sifat dia. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk cara ni, yang kita duduk bahas ni, nama bagi berkata-kata dan bercakap. Bukan tajuk bab bercakap dan berkata-kata tu. Kita bahas bab sifat tu. Maka lawan bagi perkata adalah bisu. Mustahil bisu. Nampak lagi? Tengok. Sebagaimana yang disengkakan oleh orang-orang awam kita. Banyaklah orang duk bercara jenis ni. Duk faham kata, bila sebut perkata kan, cakap lah. Lagi. Ramai ada sekira gitu. Kira gitu lah. Dia kira hak cakap tu, dia kata berkata sifat dia. Hak tu bukan sifat. Hak tu ta'alluq dia. Tugas dia dah. Bila ada berkuasa, maka dia pun berkuasa. Tu ta'alluq dengan sifat tak semacam. Yang lahir daripada berkuasa, kekuasaan muta'alaq gitu. Macam juga perkata itu sifat, berkata itu ta'alluq. Nampak lagi. Keluar dari situ perkataan. Nampak tu lah dah. Tengok dia.
Sebagaimana hadut semang kata Allah Ta'ala bersifat berkata-kata. Pening. Tak kenal lah tu. Apa lagi? Disengkakan oleh orang-orang awam kita. Orang awam ni orang kebanyakan kita. Semua dia kekek itu ni. Allah Ta'ala bersifat berkata-kata. Tok Guru ajar kita ni dia dok. Tok Guru Syekh Abdul Qadir ni. Apa lagi? Dia kata dah. Dia kira hurai kulit. Dia kena hurai lagi. Hurai macam mana? Kalau begitu, dia kata, terjemah yang tak membawa kepada semabul. Nak tak pelama ni. Apa lagi? Kalau begitu, kalau begitu, terjemah yang tak membawa kepada kesamaran. Jadi kelaru. Kalau kata boboh, sifat itu berkata-kata. Jadi sifat berkata-kata, kerja sifat tu nak kata apa? Dengan sifat berkata-kata lah dia berkata-kata. Payah. Jadi sebenarnya kita. Maka sebab tu kita nak beri tak kesamaran, kita hak mana sifat, hak mana takluk. Allah Ta'ala bersifat berkata. Dengan sifat berkata, dia berkata, hamba boleh faham. Berkata bukan kata sedia gitu. Kalau Allah Ta'ala bersifat sedia berkata-kata, Tok Guru kata Allah Ta'ala ni jadi besek, kekat tak uti. Maka hak tu bukan sifat. Berkata-kata ada waktu dia. Ada pun sifat tak ada waktu. Baiklah. For kita lah, sifat berkata ada kat kita tak? Ada. Berkata ada waktu. Habis saya mengaji sekali bunyi. Kawan nak semang mayang, kawan ni nak keluar, tu baik usung. Maka hak tu berkata, sifat berkata ada semua. Bukan ada bunyi pa. Hak tu yang direct kata. Berkata ada ketika dia. Tu maka berkata dengan perkata, jangan ada buat borong capul ligo, maksud dia tu. Semabur ni jadi capul ligo. Jadi rojak. Nenah capul dengan timun, capul biskuat. Tak boleh nak beza hak mana sifat, hak mana takluk, hak mana muta'alaq. Gitu deh. Kalau begitu dia kata terjemah yang tak membawa kepada semabuk. Dengan yang demikian itu bahawa dikatakan perkata. Semoleknya boh nak beri tak pening jadi celaru, tak boh beri jadi semabuk, tak boh beri jadi kesamaran, tak boh jadi capul ligo, kita boh berkata. Nampak lagi tu maksud perkata lah kita berkurah tu. Lagi boh berkata lah. Hak mana sifat berkata. Berkata tu takluk dia. Dengan sifat berkata dia pun berkata. Dua perkara ni beza. Jangan tu berkata lagi salah faham. Meletakkan yang amrun iktibari pada Allah Ta'ala. Sedangkan sifat ma'ani sifat yang bahasa ada. Bahasa ada adalah sifat kata tu, sifat tu. Takluk dia amrun iktibari. Bukan perkara wujudi. Adapun sifat ma'ani benar wujudi. Kau tu klik. Tengok qala musannif rahimahullah. Tengok gitu dia kata deh. Maka fasal. Apa fasal? Oleh kerana ni bahasa buku Malaysia kita ni. Mengaji bisa jalan. Maka fasal oleh kerana Tuhan bersifat dengan dia. Oleh kerana Tuhan bersifat dengan sifat perkata, itulah berkata-kata ia. Baru kena. Sifat tu satu perkara, berkata-kata tu perkara yang lain pula. Jangan duk tiba ikut berasa gitu. Sagi salah faham. Meletakkan berkata di Tuhan takut jadi semabuk. Lagi duk kata sifat wujudi, berkata bukan wujudi. Berkata itu amrun iktibari. Ada pun sifat ma'ani wujudi, sifat yang bahasa ada. Hak mana? Sifat lah perkata tu. Tengok kita. Maka fasal oleh kerana Tuhan bersifat dengan dia, dengan perkata tadi, itulah berkata-kata ia. Nampak lagi? Bila dia bersifat dengan sifat perkata tadi, berkata-katalah dia. Kita pun bila ada sifat perkata, maka kita boleh berkata lah.
Cumanya perkata ni duk turut kita sedia. Berkata kadang-kadang masa tidur kita tak kata. Kerana dia kerja. Maknanya kata sifat pula. Kalau kata sifat gitu teruk. Kalau sifat lawannya adalah bisu. Bila tak berkata bisu, marah. Saya kata pada Razak bisu marah. Marah. Aku duk bisu bila? Padahal pasal tak bunyi. Maka tak bercakap bukan maksudnya bisu, tapi tak berkata. Tetapi sifat perkata ada. Lawan bagi perkata bisu. Dengar orang bisu tak kata sungguh. Itu sifat lain, takluk lain. Gitu deh. Kena berkira bimoleh. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Awak punya kaca sampai tak nak solat. Nak buat geno kitab tulis gitu. Mengaji akidah pasal dia. Nak bagi kita kejat. Takut kita letak sesuatu yang tak layak pada Tuhan. Lah gitu. Gitu. Dengar dia kata. Bila Tuhan bersifat, oleh kerana Tuhan bersifat dengan dia, itulah berkata-kata ia Tuhan dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Tuhan bercakaplah dengan Iblis. Tuhan berkatalah dengan Nabi Muhammad. Tuhan berkatalah dengan Nabi Musa. Lagi. Sebab apa? Kerana dia ada sifat berkata. Nabi Musa, Nabi Muhammad tu bahru ke koding. Nabi Musa bahru ke koding. Bahru ke koding? Bahru. Waktu koding lu tak ada lagi Nabi Musa. Kalaulah Tuhan itu bersifat berkata, dia berkata siap-siap ke Nabi Musa. Nabi Musa jadi koding apa ni? Maka berkata itu ketika Nabi Musa barulah. Itu beza dah. Gitu deh. Dan fasal ada padanya, oleh kerana ada padanya pada zat Allah tadi. Sifat itu, sifat perkata tu dia tak bisu. Sebab tu perkata lawan bagi bisu, berkata lawan bagi diam. Kenapa pasal gitu? Kalau berkata lawan bagi bisu, kita jenuh pening. Duk diam ya orang panggil bisu. Tak kena lah. Lama lagi bila duk diam bisu tu. Bukan bisu, aku duk diam. Maka mana sifat? Sifat yang ada di kita. Tu bagi kita. Tuhan koding lagi azali. Itu. Dan pasal ada padanya sifat itu perkata tadi, dia tak bisu. Lawan bagi perkata adalah bisu. Lawan bagi berkata adalah diam. Ini bahasanya. Jadi hak mana yang wujudi? Perkata. Berkata amru iktibari. Sifat ma'ani wujudi ke amru iktibari? Wujudi. Kau tu klik. Gitu. Ala musannif rahimakumullah. Kalau ni orang tak peduli dia ngaji macam ni. Ngaji apa pada awak pening kepala. Ada yang duk menyanyi. Jangan hidup menyaji jadi buat pening kepala. Kita tengok Coldplay. Menari main TikTok. Lagi ngaji buat pening. Ada orang kepel nak suruh ngaji dah. Lagi tak tupa. Bila tak tupa kan dia kepoh ikut dah. Kita boleh nampak lah. Bukan nampak dengan mata, nampak dengan mata hati. Boleh faham dengan mata hati dia lah tu. Kejak hati kita di Tuhan ada kalam. Setengah orang dia tak doli Tuhan nak kalam tak kalam tak ada. Celak mata ada makan minum sudah. Boleh bayar kereta, bayar bulan rumah, bertagi. Tu hidup orang kafir ni pergi. Kita orang hidup orang beriman bukan kodoh makan minum, boleh bayar rumah, beli kereta. Kena ambil bercara barang yang Tuhan suruh. Tuhan suruh mengenal akan dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan suruh ketahui, mitu. Faham tak? Jadi oleh kerana tu bukan sekadar cari makan minum walaupun pening kepala kena mikir. Dan dia boleh beri jawapan. Boleh reti belum orang reti faham. Pusing kot mana pun kita kejat dalam hati. Cuma kita nak hurai secara tafsili supaya lebih kemah lagi. Rumah pun buat lebih kemah lah. Sakat nak buat rumah boh hatak, ikat bata, boleh tak? Boleh dah. Pak siapa yang bubuh mozaik lah. Lepas tu pesta pula. Pesta boleh duduk dah. Bocak lagi.
Lepas tu tak cak, boleh tak? Boleh duk dah. Buat ekong lagi. Buh dengan siling lagi, tak pakai siling boleh. Macam itulah mengaji pun. Sakat nak jawab Allah Ta'ala ada sifat kalam tak? Ada. Mana bukti? Baharu ala ni. Kalau tak kalam macam mana nak ada kita semua ni? Bisu pun tak boleh selesai dia. Boleh dah. Tapi tak cukup modal lah. Nak beri kemas lagi dalam hati kita sebab dia akidah. Kereta pun beli-beli tu sakat naik pun menyok tak boleh. Koseng nak kena molek juga. Nampak lagi. Kalau sakat nak pergi boleh. Nak kena buat ekong. Dikemah. Begitu pun mengaji tauhid pun nak pergi kejap lagi. Setakat nak boleh jawapan boleh dah. Mana bukti Allah kalam? Ni kita ada ni. Kalau tak kalam Allah Ta'ala tu bisu. Bila bisu jadi baharu. Bila baharu nak ada kita macam mana? Boleh dah. Cukup dah tapi kecil sangat. Berbahas ini supaya lebih kejap. Ilmu tauhid dia ibu segala ilmu. Ambil berat sikit buat Tuhan ni. Apa lagi? Macam tu saja tuan-tuan ni. Jadi kita pun ngajilah. Bukan nampak di mata ni, nampak di mata hati boleh faham dah. Gitu. Boleh kejap kata Tuhan sifat kalam pun tak apa dah. Boleh dah. Ni takutnya sifat kalam tak Tuhan? Tak tahu. Mana bukti kalam? Tak tahu. Mampulah. Jawab buah tak tahu tu teruk lah. Tu yang kita mengaji tu. Tok guru duk kang tu. Tok guru pun nak pergi lepas terkesir dia. Suruh ajar orang. Orang nak mengaji pun pergi lepas bodoh kita. Jadilah. Apa lagi? Bukan ambil perisa apa. Tengok. Dan sifat kalam itu bukan dia daripada bangsa huruf. Dia bukan ada huruf sifat kalam. Hak kita tak ada huruf. Hak huruf ni hak terbit daripada hasil daripada kalam ni. Hasil keluarlah berapa lapis dah ni. Kalau keluar daripada berkata baru terbit kalam lafzi. Sifat yang ada di sini ni. Kalau kita lah hak Tuhan, sifat yang ada di Tuhan tu tak ada suara, tak ada huruf. Tiada suara. Tak ada surut, tak ada suara. Zahir ia, yakni nyata ia. Dengan selekeh-lekeh perhati. Apa maksud selekeh-lekeh perhati? Sekurang-kurang lah orang panggil, kita renung tilik dengan fikiran kita, boleh nampak lah. Boleh faham macam tu. Dengan selekeh-lekeh perhati kita boleh faham. Apa lagi? Faham tak apa? Iaitu sifat tu. Hak mana sifat, hak mana takluk, kita boleh faham. Apa lagi? Boleh faham dah. Jangan kata hak Tuhan kita kira hak kita ni. Hak mana sifat kita boleh faham dah. Hak mana yang ada pada anak lidah ni menyebab kita boleh bercakap. Apa lagi? Bercakap tu hak lain pula. Tubik suara tu hak lain pula. Hak mana sifat? Sifat yang Allah bubuh di anak lidah ni menyebab kita boleh berkata lawan bagi bisu. Begitulah juga ya Allah Ta'ala dengan sedikit-sedikit perhati boleh nampak dah. Iaitu sifat yang ada pada zat Allah tu. Nampak lagi dipanggil sifat tak ada huruf, tak ada surat. Wal kalamul lazi laisa biharfin wala sautin. Dan sifat kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara. Hak suara kalam lain pula. Hak tu baru. Dia bahas di belakang esok ulama huruf. Hak terbit lafzi tu. Hak tu baharu makhluk dia panggil. Tengok belakang esok jumpalah. Tengok. Dan fasal oleh kerana ada padanya Ta'ala, oleh kerana Tuhan tu ada sifat kalam lah, maka sediakala dan sentiasalah ia mensediakan perkataan. Bila ada sifat berkata, maka mensediakan perkataan untuk berkata adalah ada lah. Kita ada ni. Pertama ada sifat berkata kepada zat. Nombor dua, perkataan semua dah sedia adalah kepada zat ni. Berkata lagi? Tak berkata lagi. Tapi berkata pun terbit langsung. Tu berkata nombor tiga. Cuma kita barulah yang terbit daripada berkata perkataan.
Dia jadi pak putih tu kan. Tuan-tuan semua ada persediaan berkata ni. Huruf-huruf apa-apa nak kata semua ada lah. Cakap tu tubik satu. Betul tak? Itu dia panggil persediaan untuk berkata. Sifat berkata adalah menyebab kita tak bisu. Satu. Cuma kita ni baru ingat tu. Tuhan ini kodim sifat perkata dia. Dan persediaan perkataan tu pun kodim juga. Dia panggil kalam nafsani. Tu kalam bagi pak tu. Satu kalam ismi. Sifat kalam tu. Yang Tuhan tak bisu tu. Nombor dua persediaan perkata tu. Waktu koding dulu ni bukan ada makhluk lagi waktu tu nak kata kat siapa. Tapi semua persediaan perkata tu ada tak? Ada lah. Nombor tiga kalam masdari berkata tu. Nombor empat kalam lafzi ma hasala bil masdar. Pak betul. Pening pala ni. Ayah gino. Dia gini. Tengok hak kita. Kenal kita, kenal Tuhan gini. Abang Razak jumpa saya. Ustaz Zamri. Abang Razak ni nak suruh pinau orang balik sana. Untuk dia ke untuk siapa tak boleh. Contoh, saya nak buat contoh. Dia pederah pergi Bali jumpa saya. Sebab apa Abang Razak pergi jumpa saya? Pertama, kerana dia tu saya tak bisu. Saya ada sifat perkata. Aku jumpa orang bisu payah agak. Nah, Pak, sampai di sana. Nama Ustaz Razak pun beri salam oleh minum tema saya. Saya ni sebenarnya Ustaz Umari daripada Mengkuang Mak Sulung ni. Ada hajat di hati ni. Lepas lagi saya kata hajat apa Abang Razak? Hajat saya suruh ustaz meminal orang sini. Hai, nak pasang dua kan? Saya pun tanya soalan gitu. Abang Razak lah, tak, saya nak kira biar anak melakar saya. Lepas lagi. Lepas tu saya pun tanya orang mana? Siapa dia nama? Dia pun royak lah nama siang ni macam ni macam ni. Saya kata saya kenal kat rumah saya. Molek dia main kampung kita. Jadi Abang Razak pun kira lah. Kalau boleh kira macam mana cara berapa duit apa semualah. Siap-siap lah. Malah nak mari ingat kali lah. Kalau dia mau setuju tu tak kira tu lah. Okey, selesai. Saya pun Abang Razak saja jamu nasi bah. Kalau ada nasi lah. Dia pun klik Mengkuang Mak Sulung. Jadi saya nak pergi jumpa dengan waris esok ni. Orang hak dia royak tadi ni. Pertama saya ada sifat perkata. Tengok kita berkata. Nombor dua perkiraan nak berkata tu ada lagi saya. Ada hak tu dia panggil nafsani tu. Aku nak cakap tak apa. Tubik ke tu? Tak tubik apa, ada saya ada seorang-seorang. Esok tu baru saya nak cakap. Tahu tak? Kawan tu nama Pak Loya. Anak dia nama Timur. Malah dia gitu saya ni. Semua tu dah ada siap dah. Terbit lagi. Tak terbit deh. Nak terbit kena aku dah seorang cakap seorang mau bini aku kata gila pula. Pertama tak bisu sifat. Nombor dua kira-kira mensediakan perkataan tu ada tak? Ada dah. Assalamualaikum. Nampak lagi. Cuma bukan lewat terbit karang lagi. Ada belakang situ. Semua benda tu terhipu siap dah. Saya ni wakil daripada kawan kita no, duduk di Mengkuang Mak Sulung tu. Tak terbit lagi waktu tu. Dua lah. Hatta tu ismi nafsani. Lagi nak minah anakmu hak nama Timah tu. Hak nama Allah tu aku tak mau. Tangat. Lagi. Bunyi lagi masa tu. Tak bunyi lagi lah saya duduk rumah lagi. Esok pagi pun saya nak pergi. Terbit esok pagi. Saya pun Assalamualaikum. Berkata Nek salam. Assalamualaikum Pak Loya. Berkata lah. Berkata hak mana? Hak kira sifat semua lah. Assalamualaikum, saya ni wakil dari kawan saya daripada Mengkuang Mak Sulung. Dia nak mina anakmu hak nama Timah tu. Nama lagi hak nama Doyah tu aku tak mau tak. Kalau boleh kira semua tu. Tu dia bagi mana? Berkata. Gerak di mulut tu. Lepas tu terbit nama Pak Lafzi. Ismi nafsani masdari ma hasala bil masdar Pak.
Cuma kita ni baharu semua. Tuhan ni ismi itu kodeng, nafsani itu kodeng. Waktu azali lagi, sebelum jadi makhluk lagi. Berkata tu ni huruf bahan lagi. Ini lain pula, berkata dengan perkataan tu lain pula. Jepat kalam ismi, nafsani, masdari, ma hasala bil masdar. Belakang dia bahas soal ni. Hak jumpa Nabi Musa cakap tu apa dia? Hak mana? Nabi Muhammad naik Isra Mi'raj cakap mana? Belakang tengok. Jadi hak faham kodeng sifat berkata, persediaan untuk berkata tu. Ada si ada. Kita semua ni ada ni, dua-dua. Cuma kita ni semuanya baharu. Gitu deh. Tengok. Maka sedia kala lagi sifat Tuhan. Sifat berkata tak bisu. Dan sentiasalah ia mensediakan perkataan. Dia panggil kalam nafsani. Dua. Atau sedia kala dan sentiasa nak berkata-kata tu. Nak berkata-kata tu dia bukan sifat. Ni dia panggil kalam nafsani. Tuan-tuan nak kata-kata. Cuma kita baharu lah, kita baharu semua. Pertama ada sifat berkata, kita tak bisu. Nombor dua, persediaan untuk berkata. Tapi perkataan pun tengok tu biasa lagi. Satu baik. Biar saya habis kuliah, satu semak. Cuba mari tu. Nampak lagi. Bercakap tu nombor tiga lah, berkata tu. Persediaan berkata lah ni tak ada ni. Dengan siapa-siapa yang ia kehendak. Tuhan nak cakap dengan siapa-siapa tu. Nampak lagi. Persediaan berkata tu ada tak? Sedia kala nak berkata tu ada dah. Tadi sifat berkata. Nombor dua, persediaan nak berkata-kata dengan siapa dia. Bila lagi persediaan nak berkata tu? Waktu azali. Waktu azali ada lagi Nabi Adam? Tak ada lagi. Tapi ada lagi kalam tu. Kalam juga. Dia panggil kalam nafsani. Dalam kitab Misbah Munir dah lah. Dia sudah suti gitu. Maka fasal oleh kerana sungguh dan berlaku perkara inilah dikatakan Tuhan tak diam. Tak boleh panggil Tuhan tak diam. Dia dipanggil dikatakan Tuhan tak boleh panggil kata Tuhan diam. Oleh kerana ada perkara ni sungguh ni. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata. Bukan nanti berkata tak diam pun. Apa lagi? Karena dia ada sifat persediaan untuk berkata dan bercakap selama-lamanya dengan tidak berhenti. Bukan maksud macam tu. Bukan maksud cakap tak berhenti beru gitu. Nampak tak? Dipanggil sedia berkata-kata tu. Jangan lupa sedia, berkata sedia beru macam tu. Benih dah. Tu berkata nombor tiga lah. Nak ayat kata sedia tu. Duk ada sedia ke Tuhan. Sifat apa? Sifat berkata dengan persediaan untuk berkata. Kalam nafsani tadi. Dengan sifat kalam. Dan tidak berputus-putus. Nampak lagi. Dan tidak berputus-putus. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara jua di sini. Iaitu satunya ada sifat kalam padanya. Satu, hak tu tak putuslah selama-lamanya. Keduanya mensediakan perkataan nak kata nafsani tadi. Hak tu tak putus, sedia dia adalah kata Tuhan. Nama lagi. Sebagaimana yang disorehkan dengan yang kedua di dalam kitab yang bernama Taudihul Aqaid, adalah kitab tu ya. Apa lagi? Yang kekal selama-lamanya tak putus-putus tu apa dia? Sifat kalam dan sifat salah kalam ismi dan kalam nafsani. Sifat kalam dan persediaan untuk berkata. Adapun berkata terputus-putus. Bukan berkata dere brum gitu. Kena faham sampai tak boleh berkata tu. Dan juga dipahamkan. Boleh dipahamkan lagi. Dengan selatas-latas faham daripada ibarat aqaid nasfi.
Dalam kitab nu ada juga. Goyak ba kalam tadi. Hang tak berputus tu. Nama lagi. Adapun berkata dan perkataan. Nombor 3 dengan nombor 4. Ya. Berkata tu, perbuatan berkata tu, dan perkataan tu yang hasil daripada berkata tu, maka baharu kedua-duanya. Hak tu baharu. Okey. Hak tu baharulah berkata tu dan berputus-putus. Ada waktu berketika. Ketika jumpa dengan Nabi Adam, Allah ketika dengan Nabi Musa, Allah berkata kepada Nabi Musa. Hak tu berkata. Okey. Baru betul hak tu berputuslah, bukan duk kata derek 24 jam. Jadi hak selalu duk Tuhan tu tak putus-putus sifat kalam dengan kalam nafsani mensedia perkataan untuk berkata. Tu sifat kalam. Tu sifat kalam pening. Sebab tu dia panggil mengaji kitab apa ni? Kata ilmu kalam. Pak siapa mengaji nama dia ilmu kalam? Kerana sifat kalam ni sifat yang payah berbahas sikit. Dan sifat kalam ni menyebabkan timbul fitnah pada ulama dahulu. Imam Ahmad bin Hanbal berbahasa mengenai akan Quran itu coding. Lagi ulama kerajaan kata Quran itu baharu, sifat kalam sampai kena kurung penjara dia. Itu sifat kalam. Kita saat ni punek pening lagi dia musing sikit, tak macam sifat ni mudah faham sikit. Dapat lagi. Tapi mengaji ni lama-lama reti dah. Jangan pakai tak mengaji sekali ya. Boleh faham insya-Allah. Tengoklah. Jadi Tuhan berkata berapa perkara? Tuhan berkata 3 perkara. Dia 3 perkara Tuhan kata. Pertama, Tuhan berkata benda wajib. Kita kata banyak tak? Banyak. Tuhan kata 3 ya, meliputi semua. Lagi. Pertama, Tuhan kata benda wajib. Banyak tak? Banyak lah. Banyak kali Tuhan kata. Apa dia benda wajib? Tuhan kata zat dia. Innallaha alimul hakim. Tuhan kata sifat dia. Dia kata sungguhnya Allah, nama dia, sifat Tuhan yang bersifat dengan Tuhan yang bernama Allah. Tuhan kata tak? Tuhan kata alimun, alim tu sifat dia. Hakimun, hakim pun sifat dia. Jadi Tuhan kata benda wajib. Ya apa dia? Tuhan kata zat dia, Tuhan kata sifat dia. Tu apa panggil? Tuhan kata perkara pertama, Tuhan kata benda yang wajib. Bukan maksud kata benda wajib tu benda sembahyang puasa tu. Benda wajib sini wajib akal, wajib ada. Tuhan kata zat dia. Dia kata dalam Quran berapa kali dia kata. Tengok. Innallaha sami'ul basir. Tuhan kata bab sifat dia, Tuhan kata bab zat dia. Zat dia yang bernama Allah. Maka Tuhan kata benda apa? Tuhan kata benda wajib. 1. Nombor 2, Tuhan kata benda mustahil. Apa dia benda mustahil? Benda yang tak ada sekali-kali. Ingat apa makna mustahil? Mustahil ni benda yang tidak koding, tidak baru. Jadi benda baru ni macam sungguh. Tu pun benda baru. Jadi mustahil ni bawah lagi. Sungguh pula. Buahnya luruh. Sungguh tak? Ada tak luruh tu? Kita tengok buahnya luruh. Tengok duduk bawah. Luruh taknya tu. Luruh sungguh lah. Aku tengok betul luruh. Mu nampak buahnya kan nampak luruh. Kau nampak luruh tu memang pening nak mati lah. Tapi sungguh tak dia luruh. Sungguh. Maka sungguh itu perkara baru. Makna dia tara tu pun mustahil bawah lagi. Tak ada langsung mustahil ni. Sebab tu mudah mengaji tauhid, faham 3 benda ni. Wajib, mustahil, harus. Tak faham benda ni dia pening. Nampak tu ya Tubik kata Allah boleh, Allah nak menimbulkan anak dia. Pening.
Anak dia benda tak timbul sekali-kali, benda mustahil, sungguh budak. Karena sungguh ni benda baru, ni ada sungguh. Maka mustahil bukan koding, bukan baru. Tu makna mustahil. Tak boleh timbul kali-kali. Tengok ni. Nombor 2, Tuhan kata benda mustahil. Apa makna mustahil? Benda yang bukan koding, bukan azali, bukan baru. Tak ada sekali-kali. Seperti anak Tuhan, bini Tuhan, menatu Tuhan, Tuhan sakit, lemah, mati, buta, tak larat, semua tu benda mustahil. Dia tak akan ada sekali-kali. Kalau kata timur bertukar, tak panggil mustahil dah. Dia menjadi baru. Ya. Tak boleh panggil mustahil dah. Kalau boleh timbul lah kita kata. Kalau mustahil tu timbul lah. Bertukar hakikat pun tak panggil mustahil. Sebab tu tak boleh boh mustahil ni tok tu. Tak ada sekali-kali. Anak Tuhan, bini Tuhan, tok besan Tuhan, mati, sakit, pening kepada Tuhan tak ada sekali-kali. Dia panggil mustahil. Tu mustahil sini maksud dia gitu. Ada lagi tak boleh terima sekali-kali. Maka Tuhan berkata tak benar mustahil. Tuhan kata lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak. Jadi beranak tu bagi Tuhan mustahil. Tuhan kata tak? Kata benar mustahil. Walam yulad, tidak diperanakkan. Tuhan bukan jenis kena dilahirkan. Dilahirkan pun benar mustahil. Tuhan kata tak? Kata. Jadi Tuhan kata apa perkara? 2 dah. Pertama Tuhan kata benda wajib. Nombor 2 Tuhan kata benda mustahil. Benda yang tak ada sekali-kali. La yamutu, tidak mati. Mati tu benar mustahil. Tuhan kata tak? Kata. Aku jangan jadi mati. Tidak mati. Tuhan bukan jadi mati. Habis. Faham? Nombor 3 Tuhan kata benar harus. Apa makna benar harus? Ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Harus ni benda yang boleh berubah-ubah kita ni. Tuhan kata tak? Tuhan sebut bab manusia. Inna khalaqnal insa, sungguhnya kami jadikan insan manusia. Manusia tu benar apa? Baharu. Tuhan sebut tak? Sebut. Min nutfah, daripada air mani. Air mani benar apa? Benar baharu. Tuhan royak bab burung tak? Royak. Tuhan sebut bab unta, Tuhan sebut bab lebah, Tuhan sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang telah menjadikan 7 tala langit, 7 tala bumi. Langit bumi benda apa? Benda harus. Tuhan berkata benda yang harus. Wa ma bainahuma, barang di antara kedua langit bumi. Tuhan kata tak? Kata. Dah 3 kata tu lah. Kata belakang. Tengok. Kalau musannif rahimahullah faham. Itu ni maksud dia. Kita nak pegang kesimpulan dia pada Allah ada sifat kalam. Itu saja. Pegang hak tu kan. Maka dalilnya Al-Quran. Tengok Quran. Hak cara mudah nak tengok. Tu. Tak boleh siapa pun nak petikai musim. Orang kafir pun kata gitu. Waktu berbahas seorang daripada orang bijak pandai musyrikin hatta kepada Nabi Muhammad. Nabi berbahas baca ayat Quran. Dia pun klik cerita ke kaum dia. Muhammad bukannya pantun, bukan gurindam, bukan seloka, bukan kata-kata manusia. Ini kata-kata Tuhan. Jadi orang kafir pun tahu. Nabi Muhammad cakap tadi, kalam ini kalam pencipta langit bumi ini. Kali lawan dia kata. Bukan jenis pantun, gurindam, syair pun kita ni. Sebab tu boleh ubah kita. Quran tak boleh ubah. Kalau satu baris kita tipu pun boleh dikesan. Sebab Allah janji, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Sebab kalam Allah. Nama lagi. Sebab kalam Allah. Hak ni kalam baharulah, huruf bersuara. Lah huruf. Ada lagi. Cepat mengaji boleh kira gitulah. Tengoklah.
Qala musannif rahimahullah. Faham tuan-tuan tu dipanggil dalil yang boleh kita tengok dengan putih mata. Kalam Allah. Dengan dalil fikir pula, kalau Tuhan itu tidak kalam, bisu. Ni dalil akli. Mudah ya, mana bukti mu kata Allah kalam? Fikirnya tak. Kalau tak kalam, bisu dia dua. Kalau Tuhan tak kata, maka bisu lah. Kalau bisu, maka Tuhan kembali jadi baharu. Kenapa? Bisu tu sendiri pun Allah yang buat. Dia yang membuat bisu, dia yang buat beli bercakap dia ya. Aku yang beri kamu ni cakap suara apa semua. Jika Tuhan dihinggapi penyakit bisu, Tuhan jadi baharu boleh. Akal boleh terima tak? Tak boleh terima. Maka bila kau yang kita terima adalah wajib Tuhan kalah. Macam tu ya. Boleh dah lah. Tahu tu ya jawapan dia. Jangan sampai satu-satu sifat Tuhan tak boleh kita keluar dengan fikiran untuk mencari dalil. Mutu di mana Allah kalam? Aku pegang sungguh Allah kalam. Betul dah. Mana buktinya? Tok Besang koyak. Dia pegang Tok Besang dia ya. Mu percaya ada Allah kudrat? Percaya. Mu kerak aku 10 Allah kudrat. Mana bukti dia? Menatu koyak. Dia pegang menatu dia. Duk tak lama menatu dia mari. Dulu memanglah Tuhan kalang lo ni cakap tua ni tak apa gerak dah. Dia jadi gitulah. Sebab tu bab Tuhan ni bukan boleh tunggu orang, takut kawan tu lari. Di mana bukti Allah kudrat? Aku ni nampak tak? Tok Besar aku hak tina tu. Dia nak uyak tu kudrat, aku pakai dia. Dia kudrat, aku kudrat. Betul lagi kudrat tu, betul dah. Tapi taklid. Apa maksud taklid? Tu orang. Lah. Bila taklid, khilaf ulama. Setengah ulama kata orang jenis ni dia kafir pada sisi Allah. Ni kau dhaif. Tak sah iman dia sebab ikut orang. Mesti dia mengaji. Satu lagi kata sah sebab dia pegang tu betul dah. Sifat Allah tu betul. Tapi dia kena mengaji lagi, wajib atas dia, tapi haram, dosa. Wajib dia kena mengaji, dapatkan dalil, walaupun dalil ijmali. Bukti ijmali. Apa bukti ijmali? Baharu alani. Mana bukti Allah kudrat? Baharu alani. Kalau tak kudrat macam mana nak buat gelak cerah sejuk panas orang ramai macam ni? Gunung laut semua ni mustahil lah. Kalau mana bukti Allah kalam? Jawab tu ya. Baharu alani. Boleh dah. Takutnya tak boleh jawab pakai tunggu orang. Ni berat ni. Dia boh orang. Mengundi tak apalah tu orang. Mu nak pakai apa? Mana lagi? Dia mau tebi beras banyak, aku pakai beras banyak. Nampak lagi. Tengok lagi. Dia turun orang pergi barang ramai, ikut. Atau ikut lah ni pula, ikut ni pula. Dia mau ni pergi 3 kapik, dia main 2 kapik, bu batas 3 kapik. Jadi macam hak pakai cawak tu. Lebih kurang tu. Dia ikut beras. Adapun bab akidah tak boleh turun orang. Kita kena fikir nazar dengan fikiran. Mana bukti tiap-tiap sifat Tuhan tu, mana bukti fikir tengok. Kalau Tuhan tu hidup, kita kata hayat, wajib ada. Mana bukti hayat? Kalau tak hayat hidup, Tuhan itu mati. Kalau mati mana boleh terima di akal? Mati tu sendiri pun Tuhan buat. Kalau Tuhan kena mati, maka Tuhan tu baru macam kita. Kalau baru macam kita, nak buat bam berahing je nak. Jangan tengok jauh ni bam berahing ni. Dengan padang tara ni, dengan kepala dia besar tu, dengan fikir macam-macam tu, dalam pelotak dia tu berapa puluh maklumat, siapa nak bubuh? Tuhan pun mati. Jangan fikir jauh, tengok bam berahing lah. Tengok barazak pula tu. Dengan serban merah dia tu, dengan janggut pun tak ada. Janggut putih siapa susun? Mana boleh? Itu ya. Tu kata ngaji bab Tuhan. Ketara tu sudah. Jangan duk terak lagi tak boleh dah. Nampak lagi. Boleh kalau Tuhan nak beri lagi, ngaji lagi, tenging lagi. Tapi sekadar kita orang awam tara tu tak boleh. Jangan sampai tak boleh bukti. Mana bukti Tuhan ada? Tak tahu. Ada tak ada tu? Mampulah. Kena cari bukti. Dia mau kata mu ada anak tak? Ada. Mana bukti? Ada lah. Mana boleh begitu?
Marah orang pula. Mana bukti modana? Orang nak tengok bukti. Kita pun waktu baik seka. Ni dia nombor satu. Ni nombor dua. Betul. Begitu juga mana bukti Allah ada? Ni dia, dalil dia. Hurai macam ni. Maka mana buktimu ada bini? Dia mata. Kita kata ada. Aku tak percaya dia mata. Sebab tak main bukti. Kita bawa tu baik. Nah, satu. Ni nombor satu. Ni hak nombor dua. Hak ni nombor tiga. Nombor satu, dua, tiga. Hak dua, tiga, empat tu perancangan. Contoh. Nampak lagi. Nak bayar kata apa? Bukti tu. Hak satu, hak bukti satu adalah perang ni tu bukti dia. Hak tiga, empat saja sebut ya. Nampak lagi. Tu cara dia. Tengok kalau orang Tino aku mari mana ni, jangan cipasal. Tengok. Contoh nak royak kata apa? Tiap satu perkara nak beri yakin molek kena ada bukti. Orang percaya dia bukan apa kena bukti. Begitu juga nak beri yakin di hati kita, kena fikir. Pasal apa fikir? Sebab cik bukti. Sebab tu yang wajib ngaji fardu ain orang ada akal. Orang gila tak wajib. Tak ada heret dia mau hak gila kau jalan. Sebab nak nazar fikir bab Tuhan tak boleh fikir tak apa. Dia fikir berjalan dia tik 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 tik. Pak saya banyak orang. Jalan pergi mari. Tapi saya heran satu ya. Walau panas terik dalam mana pun tak demam. Kalau kena kita serang pergi dua orang pergi ICU lah masuk air. Tambah air. Nampak tak? Orang Allah pelihara orang tak ada akal. Tengok orang tidur kat lolokan makanlah sampah tak sakit perut. Kita silap makan nasi betah yang sakit perut pagi. Sebab kita ada akal. Orang gila tak kena. Tu saya tengok berjalan saya ingat 70 km dah. Ni pergi Pekan Bali tu sampai Kuala Nerang jalan kat bukit tu. Saya nak kata lah hajat naik tak mau. Saya kata betul dia cakap ikut dia. Menunggu kami main dalam kita duduk. Kita putih duit dia main duit. Sambil main duit mulut cakap orang. Dia kata itu masa. Berjalan kaki daripada Pekan Bali. Jalan. Tengah hari 22.30. Tak demam. Pasal apa? Allah pelihara. Dan dia bukan mukallaf. Tak kena mengaji tauhid, tak kena mengaji fiqh, tak kena mari masjid, tak kena apa. Sebab tu kita hak waras kalau tak mengaji macam dia mau tua. Baik kita tu baik jalan kau jalan. Lepas orang mengaji tauhid, tak mengaji orang mengaji fiqh, tak mengaji orang masjid, tak mengaji. Baik jalan kau jalan telah senang. Lagi senang. Makan kau latong sapah. Lagi. Tengok. Itu dia panggil. Sebab tu wajib atas orang yang berakal. Sebab apa? Bila akal kita boleh nazar dengan fikiran. Apa nazar? Tilik fikir. Mana bukti Tuhan ada kudrat ni dia. Kalau tak kudrat lemah. Fikir apa? Kalau lemah macam mana kita? Jadi alam semua makhluk depan ni menjadi bukti ada sekian sifat-sifat gini. Lepaslah, habislah. Syarak suruh tahu tu ya. Tapi tak mari juga. Orang buat dengan surah buh kipah, buh ekong, buh kerong, buh kapek. Tak mari sini tu cari makan. Tengok kaya pun tak kaya tahu mana. Lihat siang malam pagi petang Tuhan pun tak kena mati gitu. Tengok gitu. Dan berputus-putus keduanya sebagaimana yang disorehkan dalam kitab yang bernama Syarah Mula. Adalah kitab Syarah Mula ni kita Arab lah. Dan adalah berkata-kata itu daripada amrun i'tibariyah. Berkata-kata tu amrun i'tibari bukan wujudi. Sifat ma'ani wujudi. Jadi boleh tak kita bubuh berkata-kata di situ? Kita bubuh amrun i'tibari pula. Tak layak. Yakni perkara yang dikira ya. Apa makna amrun i'tibari? Benda kira. Dia mau goyak kata ada hadas. Apakah perkara yang menyebabkan hadas? Kita goyaklah hadas bagi dua. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Apa makna hadas? Buatlah. Dia goyaklah hadas ialah hadas besar ialah keluar mani, bersetubuh, datang haid, mari nifas. Tu perkara menyebab hadas.
Hadas kecil ialah berketuk, menyentuh kemaluan. Apa lagi? Keluar satu dari jalan depan belakang. Tu perkara menyembah hadas. Hadas tu apa makna? Bila buat gitu maka badan kita berhadas. Hadas tu apa? Hadas tu tak tahu. Bila kita ni keluar iman ni, orang hajak baca Quran apa ni? Tak boleh baca Quran. Haram. Pasal apa? Mana nampak ke benda? Tapi faham tak? Faham badanku ni berhadas. Tapi boleh tunjuk benda tak? Tak boleh tunjuk. Tu dia panggil amrun iktibari. Urusan yang bahasa iktibar faham ya. Bila sebut berkata, faham saja nak royak ke benda tak nampak. Tu dia panggil amrun iktibari. Lagi. Jadi berkata-kata itu amrun iktibari, bukan wujudi. Bukan perkara yang bahasa ada. Dia perkara kira-kira saja. Faham saja. Bila mari keluar kita ni ketuk. Apa? Tok Bila pun komat. Abang Razak pun nak jadi imam. Kita nak ismail, nak semayang tak berani. Padahal kalau kita semayang orang akan tahu. Tapi sebab apa? Kita ada hadas. Boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Tapi kita faham, boleh panggil amrun iktibari. Jadi mu faham tak berkata? Berkata tu kau faham lah dia sedang berkata, tapi nak tunjuk berkata tak nak? Tak nampak ke benda. Tu dia panggil amrun iktibari. Jadi sifat ma'ani, sifat yang bahasa ada, bukan amrun iktibari. Tak boleh berkata lah, berkata. Di situ. Qala musannif rahimahullah. Gitu nah. Dan adalah berkata-kata itu daripada amru i'tibariyah. Amru i'tibari. Yakni amru i'tibari, perkara yang dikira juga, bukan perkara yang ada. Kira-kira ya. Tapi faham lah. Amru i'tibari. Faham lagi? Abang Razak ada tak? Ada Barazak. Dua benda tu. Yang umur boleh nampak ada semua siapa? Abang Razak kan ada? Ada. Tapi mau faham tak ada di situ? Faham tak? Ada apa dia? Amra tu lah. Amru iktibari. Ada gelah. Mik gelah lagi tak ada gelah. Maka dua perkara itu. Pertama gelah. Nombor dua ada. Ada ni lah menurut akan gelah ni. Jadi ada tu nak kata tak ada tu ada. Tapi dia amrun iktibari, sifat nafsiyah. Benda yang amrun ini faham. Dia menurut tu panggil nafsiyah, dia turut cawan ni. Cawan ni ada sini. Kenapa? Karena ada duduk di cawan. Tapi faham lah ada ni. Tapi yang apa ni cawan ada. Waktu baik tunjuk cawan tak ada. Sebab apa? Sebab ada tu turut cawan. Maka turut tu dipanggil benda yang bahasa nafsiyah tu dipanggil sifat wujud, sifat amrun iktibari. Jadi gitu. Kalau musolanya. Kalau pening gitu pada tadi. Kalau buat periksa syok dah. Buat periksa. Gitu. Saya tengok dia memik toliah. Memik toliah di Kedah. Ada muslimat tu dia kata saya 7 kali. 7 kali tauhid tak fahami. Sampai tak tauhid geng sebab tu usul mu jabatan mufti suruh baca kitab suruh huraian tu dah. Satu dah sampai sini mik dulu kala. Pi 7 kali pada musing di mata. Okey. Tengok. Bagus tak tauliah ni? Bagus. Setuju kita, bagus. Apa lagi? Sebab apa? Nak halang daripada pahaman-pahaman sesat, daripada menyebar kesesatan pada manusia. Dan kita di Malaysia ni tetapkanlah berpegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ustaz-ustaz yang dah terkenal dah ajaran dia bertahun-tahun dah mengajar dah pegangan Sunnah Jamaah, tak payahlah kita susahkan mereka. Kecuali yang baru-baru nak masuk mengajar. Supaya Ustaz Hazar Idru kita kenal dah, tak payahlah awak susah. Pasal apa? Berilah. Orang tengok bola pun kadang-kadang ada tiket VIP. Kalau nak akhirat dia ada juga tiket. Hak tak kena teh pun masuk tu. Jangan buat borong sama dah.
Nak elak orang tak mau bayar, hak WIP dah beri dah. Dia mau mengajar masyarakat dalam keadaan umat Islam yang banyak yang jahil ni. Orang mukallaf ni tiap-tiap saat mukallaf. 15 tahun laki-laki keluar mani cak masuk mukallaf. Wajib mengaji fardu ain. Hari-hari ni kira tengok kalau rakyat Malaysia berapa juta hak Islam. Orang perempuan terbit iman ni mukallaf. Sehari berapa orang? Sehari kalau dapur hak Kedah Perlis semua Malaysia ni apa? Hak tu wajib mengaji dah. Wajib mengaji. Tok guru tak boleh nak masuk. Jadi kejahilan banyak. Kita menyusahkan. Buat lebih mudah. Tak payah mana. Benda duk tanya kita. Nampak lagi? Undang-undang tutup mulut sebab Covid kita boleh buat. 24 jam rakyat ikut. Nak tubik katuk 24 jam. Yang duk utuhnya hak tutup mulut tu. Nampak lagi hak jual tutup mulut tu. Nampak lagi. Lepas tu bunyi mati pula, cocok Covid pun mati juga. Hak tak cocok belamak pun ni tak mati pun. Pula dah. Dunia tak tu lah. Pasal apa undang-undang duk kita buat payah sangat. Tambah-tambah hak pegang jabatan besar-besar kita mengaji agama. Nampak lagi. Buat siapa buat payah. Dan demo kita sudah pegangan demo. Ajaran demo baca. Kitab-kitab demo ahli sunnah wal jamaah. Berilah. Pasal apa buat susah sangat. Ni kita dah buat keras sangat undang-undang. Yang immigration ni boleh buka 24 jam. Nak lagi. Tak kena pakai visa apa masuk pergi jadi kena. Yang ustaz payah. Nak menyanyi bila-bila masa pula. Teruk suruh jahannam. Kalau kita kata dia mau marah. Tak kata tak boleh juga kena kata. Nama lagi. Aku tak rok lah gerang bercakap. Teruk tu macam ni jadi jahannam orang, jahannam masyarakat. Yang rugi umat Islam kita. Umur sampai 30, 40, sifat 20 tak tinggi. Umur 40 dah, 2 kali 20 dah. 20 kali 20. Umur 40. Lepas tu sifat 20 tak erti mana 20 kali lagi. Hak tak tahu lagi umur 60. Hak teruk lagi 80. 20 pun tak erti. Umur sampai 80 tak tahu lagi. Tak tahu nak hurai faham lagi. Rugi tak? Rugi. Ni maksud saya ayatnya. Rugi. Jadi kalau boleh perbanyakkan lagi, permudahkanlah urusan agama Tuhan. Kalau siapa-siapa memudahkan urusan Allah, Allah mudahkan urusan dia di hari kiamat esok. Ingat tu ya. Benda agama Tuhan ni kalau mau intan surullah yang surkum wa sabbik aqdamakum. Siapa-siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia. Takut terkepik di pada masa esok, mau nak cari tak apa. Allah kata, nampak lagi buat lebih mudah kerja Tuhan ni. Macam orang duk rakam tadi ni. Yang ni memudahkan kerja orang hak tak boleh mengaji. Nampak lagi, Mam Rahim pun ni. Kerja demo. Siapa tak kenal bawah ni orang mana tu? Ingat orang Singapura. Tanya-tanya betul orang macam bubuk. Dulu saya tak tahu orang mana mari ni. Saya kata SB mana ni. Saya ingat jabatan polis mana. Saya duduk di Kuling pun dia ada di Kuling. Jadi di mana duduk ni? Baru saya kenal. Lepas pada tu mengajar lama pun saya tahu. Sebab apa? Pahala besar tak? Banyak orang kok faham kono ngaji. Apa lagi? Dia mau tak boleh ngaji, dia mau ngaji macam tu. Kita memudah urusan Allah. InsyaAllah Allah mudah urusan kita. Tak saya tunggu tengok. Mati esok. Mati esok. Handset ni boleh beri pahala kita. Tajuknya kita ini cari jalan sekat. Mana boleh jadi payah. Tu kita letih. Tengok. Dah lewat aku nak klik. Bentar lagi dah. Dan adalah berkata-kata itu amrun iktibari. Tanah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.